والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في رمضان وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان. اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة وأعنا على قيامها وإحيائها برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, kita dapat bersama dengan Ramadan tahun ini dan dapat solat tarawih, dapat solat witir berjamaah. Ini suatu kebaikan di atas kebaikan daripada kebaikan-kebaikan Allah Azza wa Jalla. Hadza huwa khairun ala khairin min khairillah. Dalam apapun ibadah, puasa, solat, zakat, haji, sedekah, umrah, semua sekali, ada dua perkara yang kita kena ingat. Satu, sah. Yang kedua, makbul. Sah apabila tuntutan dalam ibadah itu yang melibatkan rukun, syarat sah, tidak melakukan perkara yang membatalkan ibadah itu, maka itu namanya sah. Cuma belum tentu makbul, diterima di sisi Allah SWT. Kita bagi perbandingan yang ringkas, yang mudah. Anak kita nak masuk ke universiti. Hari ini adalah tarikh due date. Lalu kita datang bawa envelope, dalam tu ada salinan kad pengenalan, sijil kelahiran, keputusan, curriculum dan sebagainya. Ketika sampai di kaunter, lalu kerani yang bertugas akan keluarkan dokumen-dokumen tadi itu, lalu di checklist, kad pengenalan ada, sijil ada, semua ada, lengkapnya semua yang dituntut tadi, itu namanya sah. Anak kita nak minta kursus medik seumpamanya. Setelah seminggu nanti pihak Senate University, ahli jawatan kuasa, terutama sekali dalam kos perubatan tadi itu, medik, akan bermesyuarat. Lihat pencapaian anak tadi melalui borang-borang tadi itu. Bila dilihat anak tadi tu SPM-nya bagus sekali, katalah 8A 2B, sedangkan cosmetics itu perlu kepada 10A straight A's. Jadi anak tadi sudah diambil borang dan diterima, dicop lagi, tetapi qualification tidak mencukupkan dia untuk ambil kursus kedoktoran. Akhirnya permohonan anak tadi diambil, itu namanya sah, tapi tidak makbul, ditolak, mardud, rejected, tidak ditolak, tidak diterima untuk masuk kursus medik. Ini perbandingan mudah supaya ibadah kita bukan hanya sah
tetapi makbul di sisi Allah Azza wa Jalla. Sah, tidak perlu qada, tapi belum tentu dilihat Allah dengan pandangan rahmat, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ibadah yang besar di dalam bulan Ramadan, puasa, usahakan jangan sampai sah sahaja tapi tidak makbul, pernah lelah sahaja. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa fi riwayatin illa al-ju' wal 'atas. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi tak dapat apa-apa pun daripada puasanya, melainkan lapar dan dahaga. Sebab itu puasa kita biar sah dan makbul. Imam Al-Ghazali ajar 6 perkara supaya puasa kita sah dan makbul. Bermaksud kita berpuasa dengan kita menjaga zahir, dalam masa yang sama batin. Pertama sekali, kaffus sambai wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasairil jawarihi anil atham. Itu yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Jaga 6 perkara: penglihatan, pendengaran, percakapan dan seluruh anggota badan. Tambah 2 lagi, ketika buka puasa jangan makan makanan yang halal terlalu banyak. Dan yang keenam, bawa 2 sifat ketika iftar: khauf, takut ibadah kita sah sahaja, tidak makbul, dan raja, mengharapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang berpuasa jaga, sudah pasti, kaffu al-batni wal faraji an qada'i syahwat. Jaga perut, tidak makan, tidak minum dan tidak memenuhi syahwat. Itu insya-Allah semua orang boleh buat. Cuma kita nak nilai tambah. Yang pertama, jaga penglihatan, jaga mata. Kata Imam Al-Ghazali, tundukkan pandangan. Dalam arti kata, jangan melihat perkara yang makruh, lebih-lebih lagi yang haram, terutama sekali yang boleh membangkitkan hawa nafsu. Jangan katakan yang haram, yang harus, kalau berlebihan pun itu boleh memudaratkan puasa. Ma tajawaza an haddihi inqalaba ila dhiddihi. Sesuatu yang lebih daripada hadnya boleh jadi hukum sebaliknya. Melihat televisyen, YouTube, Facebook itu harus, tapi kalau lihat sampai solat jadi lambat, pekerjaan terganggu, tanggungjawab itu boleh jadi terabai, itu hukumnya boleh jadi makruh dan boleh jadi haram. Lebih-lebih lagi yang melibatkan syahwat, sama ada lelaki tengok perempuan atau perempuan tengok lelaki, hatta kalau lelaki tengok lelaki sekalipun, amrat itu dibahaskan dalam perbahasan fiqh. Al-Imam Nawawi antara ulama paling tegas dalam bab amrat. Lelaki yang muda, mukanya ada rupa tapi tak ada janggut, ini diperhatikan elok-elok. Maksud, ada tata cara dia. Kita tak boleh tala tengok mereka, dan mereka tak boleh nak expose dirinya. Ini dalam bab amrat, ini baru lelaki. Belum lagi lain jenis, lelaki tengok perempuan, perempuan tengok lelaki. Innan nadharata sahmun min sihami iblisa masmumun. Dalam hadis kursi Allah menyebutkan, sesungguhnya pandangan syahwat itu umpama melihat aurat orang,
ataupun melihat seseorang dengan syahwat, panah daripada panahan-panahan iblis yang beracun. Panah itu tajam, kalau kena pada kulit itu melukakan, sakit. Tambah kalau beracun, nanti kena darah, blood circulation, boleh sampai ke organ dan mencederakan, dan boleh mengakibatkan kecederaan yang lebih serius. Ini nak tunjuk cepatnya kebinasaan pandangan yang melihat pada sesuatu yang boleh menimbulkan syahwat. Faman tarakaha khaufan min makhafati, Allah sebutkan siapa yang tak tengok, dia boleh tengok. Tak ada orang lihat dia dalam bilik ataupun di tempat yang remote, dia bersendirian, tapi dia tak tengok. Makhafatan min makhafati, faman tarakaha min makhafati, siapa yang meninggalkannya kerana takut padaku, kata Allah, abdaltuhu imanan yajid halawatahu fi qalbi, dia akan rasa keimanan yang rasa manis dirasakannya dalam hatinya. Sebab itu jaga pandangan. Lihat Al-Quran, lihat wajah ibu, lihat langit, lihat Kaabah. 4 perkara ini kata ulama, melihat sahaja itu jadi ibadah, dapat pahala. Belum baca lagi, lihat sahaja. Sebab semuanya akan reflect, ingat pada Allah. Lihat muka mak, kan didahirkan daripada mak kita, dijadikan oleh Allah. Al-Quran itu ajaran daripada Allah. Kaabah ibadah, semuanya menghadap ke kiblat, di situ ibadah daripada Allah. Langit yang sebesar ini tidak runtuh, siapa yang mengawalnya kalau tidak Allah? Lihat saja sudah jadi ibadah, belum lagi membacanya, melihat sesuatu yang baik-baik. Ishabu man dzakkarakum billahi ru'yatuh, Nabi pesan, hendaklah kamu bersahabat dengan orang ketika kamu melihat mereka, kamu ingat pada Allah. Automatically para sahabat ketika melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, idza ra'ainaka raqqat min qulubina, ya Rasulullah, ketika kami lihat wajah Tuhan akan tarakki iman kami, kerohanian itu naik. Ma ra'ayna mandaran a'jaba min wajhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah kami lihat pemandangan yang lebih indah daripada memandang wajahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jaga pendengaran. Jangan mendengar sesuatu yang makruh, yang lara, lebih-lebih yang haram. Sesuatu yang haram diucapkan, maka haram didengar. Mengumpat itu haram diucapkan. Mendengar juga sama. Al-mughtabu wal-mustami' syarikani fil itham. Orang yang mengumpat dan orang yang mendengar umpatan itu sama dalam segi dosa dia. Ada 2 orang perempuan berpuasa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak tahan, minta izin. Nabi izinkan untuk buka puasa dengan syarat satu bekas. Nabi minta kedua-duanya muntah. Perempuan yang pertama diminta qi'i faqa'at, muntah, maka dia pun muntah. Keluar daripada mulutnya daman wasadidan walahman, keluar darah, nanah, daging yang fresh. Terkejut orang, berpuasa datang mana semua ini? Perempuan yang kedua qi'i faqa'at, muntah, lalu dia muntah memenuh separuh yang berbaki, lalu penuh bekas ini tadi dengan muntah, darah, daging yang keluar daripada mulut keduanya. Hairan, ditanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menjelaskan,
hatani samata amma harramallahu, hatani samata amma ahallallahu lahuma. Dua orang perempuan ini tadi berpuasa daripada sesuatu yang dihalalkan ke atas keduanya. Makan minum halal, tapi tak makan sebab di siang hari ini di bulan puasa, bagus. Tapi waftarata amma harramallahu alaihima, kedua-duanya telah membatalkan pahala puasanya dengan sesuatu yang diharamkan ke atas keduanya. Sah puasa tetapi telah melakukan perkara muhbitat. Dia ada muftirat, satu muhbitat. Muftirat dibuat 9 perkara itu batal puasa, kena qada. Tapi yang muhbitat ini tidak batal puasa, tapi batal pahala puasa. Rupa-rupanya dua-dua ini duduk takulani luhuman nas, keduanya memakan daging-daging manusia. Rupa-rupanya mengumpat. Sebab orang yang mengumpat itu seperti makan daging orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, apakah mahu seseorang daripada kamu makan daging saudaranya sudah meninggal dunia, fakarihtumu, sudah pasti kamu membencinya, tidak menyukainya. Mengumpat tadi itu. Kerana itu banyak diam di bulan puasa, melainkan tazkirah macam ni, mengajar dan sebagainya. As-sukut ra'sul hikmah, diam itu adalah kepala kepada hikmah. Banyak yang boleh dipelajari kalau diam. Tapi kalau sebaliknya banyak berbicara, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu, siapa yang banyak bercakap maka banyaklah silap dia. Siapa yang banyak silap maka banyak dosa. Dosa itu seperti najis. Di dunia kalau najis boleh dibasuh dengan air, di akhirat tidak ada air. Cara basuhnya apa? Cara basuhnya dengan api. Cara basuhnya dengan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Lidah banyak berzikir, banyak baca Quran. Kita ni kan nuzul Quran, penurunan Al-Quran. Dan bulan Al-Quran, banyakkan membaca Al-Quran Karim. Satu huruf sahaja pahalanya 10. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Satu huruf siapa yang membacanya daripada Quran baginya satu kebajikan. Satu kebajikan menyamai 10 pahala. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sebahagian ulama mengira suratul Fatihah ada 139 huruf. Bermakna pahalanya 1390 Fatihah saja. Ada yang mengira 142, bermakna habis Fatihah pahalanya 1420. Al-Fadhil Ustaz Iman kita tadi berapa kali membaca suratul Fatihah, demikian ayat Al-Quranul Karim berapa banyak. Masya Allah. Hadis yang saya bacakan tadi itu satu huruf menyamai 10 pahala, itu di luar Ramadan. Di luar Ramadan. Dalam Ramadan tambah lagi pahalanya. Man taqarraba fihi bi khaslatin kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah di bulan Ramadan dengan amalan sunat, pahala seperti wajib. Wa man taqarraba fihi bi khaslat bi faridatin kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa. Siapa yang dekatkan dirinya di bulan Ramadan dengan satu yang wajib, kan tadi kita solat Isyak tadi tu, itu sama dengan 70 Isyak tadi tu. Usahakan
jangan tidak solat selepas Isya 4 rakaat. Itu lain daripada tarawih. Usahakan bulan Ramadan terutama sekali, di luar Ramadan pun begitu. Pahalanya arba'un qabla dhuhri ka'idlihinna ba'da al-isya, 4 rakaat sebelum zuhur sunat, pahalanya sama dengan 4 rakaat selepas Isya. Wa arba'un ba'da al-isya ka'idlihinna fi lailatul qadar, 4 rakaat lepas Isya sebelum tarawih kalau bulan Ramadan lah. Kalau bulan biasa ia selepas Isya. 4 rakaat itu pahalanya seperti mengerjakannya pada malam Lailatul Qadar. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau sebut dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, qala ulama mengatakan raka'atun, satu rakaat yang musadifah, yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, itu sama dengan 30,000 rakaat di bulan lain. Bermakna satu rakaat 30,000, kalau 4 rakaat 124,000 setiap malam kita dapat. Ini di luar Ramadan. Dalam Ramadan bertambah-tambah. Nah, usahakan. Kalau paling bagus 2 rakaat. Tapi kalau mungkin kita nak tarawih dengan cepat, maksud jadi kita sembahyang 4 rakaat pun tak mengapa juga. Usalli sunnatal isya 4 rakaatin ba'diyatan lillahi ta'ala. Kalau kita cepatnya, kalau tidak, usalli sunnatal isya raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala, 4 rakaat. Jangan ditinggal. Baca Al-Quran. Al-Imam Syafi'i alim Quraisy, seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, kana yakhtimul Quran 60 marratan fi ghairi salat. Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan khatam Quran 60 kali lain daripada solat. Umpama Al-Fadhil Ustaz baca dalam solat tadi kan, Imam Syafi'i baca juga, tapi yang 60 kali khatam ni tak termasuk dalam solat. Dalam solat lain lagi. Imam Syafi'i. Al-Imam Ar-Rabi' ibn Sulaiman, anak murid kanan Imam Syafi'i, menyebutkan Imam Syafi'i setiap hari khatam Quran 30 juzuk. Maksud setiap hari sekali khatam. Ramadan 60 kali khatam. Siang khatam 30 juzuk, malam khatam 30 juzuk. Maksudnya 2 kali khatam. 30 hari 60 kali khatam. Wa hakadha lil Imam Abi Hanifah An-Nu'man. Imam Abu Hanifah pun khatam macam tu juga. Imam Abu Hanifah diriwayatkan, disebut di dalam kitab Al-Khairatul Hisan fi Manaqib Al-Imam Abi Hanifah An-Nu'man, karangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Di akhir hayat beliau dimasukkan dalam penjara, Imam Hanafi. Ketika ada orang masuk ke rumahnya, beliau bagi wani, hampa boleh pijak tang mana pun dekat rumah saya, tapi jangan pijak tang ni, sebab di sini saya khatam 7,000 kali Al-Quran. Masya Allah. Sengaja saya sebut jumlah yang tinggi-tinggi macam ni. Kenapa? Supaya kita ada motivation. Pun begitu. Nah, banyak lagi riwayat, saya nak pendekkan sahaja. Pun begitu. Ma la yudraku julluh la yudraku kulluh. Apa yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Karena itu tuan-tuan, kalau orang di kawasan ini boleh buat macam Imam Syafi'i, Masya Allah, ala ra'si wal ain. Nah, tapi kalau tidak, boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tolong diingat, 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas, Syekh Ana juga sebut benda ni dekat sini. Malam ni nak ulang lagi, supaya setiap hari paling kurang jangan tinggal 3 surah ni. Saya tak tahu orang kat sini ingat lagi tak ingat 3 tahun lepas 3 surah.
Satu surah Az-Zalzalah, paling kurang 2 kali, itu boleh ingat ha? Yang kedua surah Al-Kafirun, paling kurang 4 kali. Surah Al-Ikhlas paling kurang 3 kali. Mari kita ulang balik. Surah Az-Zalzalah berapa? 20. Biru muka nanti 2 kali. Al-Kafirun 4. Al-Ikhlas maksudnya pengaji dah amal dah tu. Hadis idza zulzila ta'dilu nisfal Quran, Nabi sebut surah Az-Zalzalah sekali baca sampai habis menyamai 1/2 Quran. Tu yang kita ulang 2 kali. Qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'al Quran. Qul ya ayyuhal kafirun, itu diulang, itu sekali baca sama dengan 1/4. Jadi kita baca 4 kali. Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Qul huwallahu ahad itu menyamai 1/3 Quran sekali baca. Jadi dia baca 3 kali. Pesan suami, pesan isteri, anak-anak, at least paling kurang setiap hari Az-Zalzalah 2 kali, Al-Kafirun 4 kali, Al-Ikhlas 6. Setiap malam, bermula daripada malam ini, siapa yang belum dengar hadis ini, jangan lupa 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, sampai habis 2 ayat ni. Hafal ni semuanya. Hadis riwayat Imam Muslim, ayatani, 2 ayat, min akhir suratil Baqarah, daripada surah Al-Baqarah. Man qara'ahuma fi lailatin, siapa yang baca pada waktu malam. Malam tu daripada maghrib sampai ke subuh. Maksudnya baca 2 ayat ini mana-mana waktu. Mana-mana waktu. Tapi jangan baca sekarang, saya tengah ceramah ni. Lepas ni baca mana-mana. Mula daripada maghrib sampai ke subuh, mana-mana. Yang penting baca sekali 2 ayat tu. Pahalanya kafatah. Pendek tu je hadis sebut kafatah. 2 ayat ini mencukupkannya. Imam Nawawi di dalam kitab beliau Minhaj, syarah kepada Sahih Muslim, beliau sebut apa maksud 2 ayat ini kalau dibaca mencukupkannya. Kata Imam An-Nawawi, mencukupkannya ai cukup baginya kebaikan-kebaikan yang besar, kebaikan-kebaikan yang banyak. Apa kebaikan itu? Wallahu a'lam. Yang penting cukup. Yang kedua, ia cukup kalaulah orang itu tidak berqiyamul lail malam itu, tak tahajud, tak solat tasbih, hajat, taubat dan sebagainya. Kalaulah terlepas malam itu, 2 ayat ini dah cukup mengcoverkannya. Takkah besar pahalanya? Itu daripada Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Fathul Bari bi syarhi Sahih Al-Bukhari, beliau tambah lagi 1, cukup menggantikan qiyamul lail sama macam tadi. 2, itu menjaga akidahnya. Sebab 2 ayat ini kandungannya cerita tentang akidah. Beliau kata tambah lagi, iaitu cukup menjaganya daripada keburukan. 1, manusia. 2, jin. 3, syaitan. Bukankah ini besar pahalanya? 2 ayat sahaja, tak sampai pun 1 minit. Kalau kita hafaz, berazam setiap malam membaca 2 ayat terakhir surah apa tadi? Alhamdulillah. Saya takut tuan-tuan sebut Ali Imran, surah Al-Nam. Seorang wali di Yaman, Al-Habib Abdullah ibn Tahir, Al-Habib Abdullah ibn Husain ibn Tahir, masyhur wali Allah. Beliau tanya kepada anak saudaranya Al-Habib Abdullah juga,
Tetapi Ibn Umar Ibn Yahya, beliau tadi Habib Abdullah Ibn Husain Ibn Tahir, anak saudara beliau Habib Abdullah Ibn Umar Ibn Yahya. Beliau Habib Abdullah Ibn Husain Ibn Tahir lihat dalam pandangan Kasyaf rumah-rumah di Masilah dekat Yaman. Ada tempat namanya Masilah. Rumah-rumah itu semuanya sama level, tetapi rumah anak saudaranya lebih menonjol daripada rumah yang lain. Dan bilik tidur rumah anak saudaranya tadi lebih menonjol daripada rumahnya. Rumah di Masilah sama, rumah beliau menonjol, dan bilik tidur lebih menonjol daripada rumah ini. Ditanya, wahai anak saudaraku, apa yang kamu lakukan di rumah? Kata beliau, wahai pak saudara, ya am, wahai pak saudara, kami ikut nasihat pak saudara. Apa dia? Satu, buat rumah dengan rezeki yang halal, duit yang halal. Kami lakukan buat rumah dengan niat yang baik. Satu, supaya terjaga, terlindung aurat kita, aurat isteri, aurat anak-anak. Yang kedua, supaya jangan dikatakan orang hidup merempat, menjaga muruah ataupun maruah. Tiga, supaya diibraskan, diizharkan syiar Islam dengan majlis ilmu, dengan ta'lim ta'lum, baca Quran dan sebagainya. Cuma ni yang jadi special beliau. Beliau katakan, tidak ada bilik-bilik di dalam rumah saya melainkan saya khatamkan Al-Quran. Dalam bilik tu, katalah bilik rumah dia ada 7. Setiap bilik itu beliau khatamkan 30 juzuk Al-Quran. Bermakna bilik itu mendapat hak, diberikan suatu keistimewaan, khatam 30 juzuk Al-Quran. Dan di bilik tidur saya dah yang paling banyak saya khatamkan Al-Quran. Rupa-rupanya itu rahsia. Dalam pandangan Kasyaf, seorang ahlullah, seorang wali, melihat rumah di Masilah biasa saja, tapi rumah beliau paling menonjol dan bilik tidurnya paling menonjol daripada rumahnya tadi. Banyak baca Al-Quran. Jaga lidah, sudah kita sebut. Jaga pendengaran. Tadi jaga penglihatan, jaga pendengaran, jaga lidah. Tadi pun sudah kita sebut, lidah itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani 'inda ar-rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Mudah di mulut, dua kalimat, ringan di lidah, berat dalam timbangan. Ini satu yang sangat kontras. Ringan di lidah, berat dalam timbangan. Sangat kontras itu, sangat ekstrim. Satu lagi nilai tambah, habibatanya inda rahman. Itu lebih mulia lagi daripada fadilat yang dua tadi. Dikasihi oleh Allah yang Ar-Rahman. Mudah sangat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu beberapa contoh untuk diamalkan. Tuan-tuan, ikut saya untuk kita amalkan satu lagi sebelum kita habis kuliah. Sama-sama ikut saya. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Itu saja, tak sampai 5 saat semula. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Artinya, aku mohon ampun pada Allah untuk orang yang beriman lelaki dan untuk orang yang beriman perempuan. Pendek, 5 saat, pahalanya 2.5 bilion. Kenapa? Nabi sebut dalam hadis riwayat Al-Imam Tabrani, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Siapa yang mohon ampun pada Allah untuk orang yang beriman lelaki dan untuk orang yang beriman perempuan, Allah akan tulis baginya pahala setiap orang yang beriman lelaki dengan perempuan.
hadis ini umum, tidak disebut sejak zaman Nabi Adam kah ataupun tidak. Satu, tidak disebut apakah hanya untuk orang hidup sahaja atau hidup dan mati. Itu ada ihtimal, boleh difaham sebegitu. Katalah kita memahaminya dengan cara paling maksimum, yang hidup zaman ini 20 ni. Nah, katalah orang yang beriman seluruh dunia campur, saya tak sempat nak buat researchnya, 2.5 bilion. Sekali kita sebut tadi tu, yang tadi tu, pahalanya 2.5 bilion. Mungkin lebih. Itu dibaca sekali. Ulama sarankan baca 27 kali. Pagi 27 kali, petang atau malam. Tapi kita kan mudah sangat, astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat, duduk seminit berapa dah kita dapat. Jadi memang kita jangan kurang 27, tapi sebanyak-banyaknya lebih bagus. Mungkin kita istiqamahkan 100 kali pagi, 100 kali petang, itu paling kurang. Masya Allah. Hadirin, lidah. Kerana lidah ini walaupun kecil tapi bahaya. Saghirul jismi kabirul ithmi. Badannya kecil tapi mudaratnya besar. Lihat, kata ulama, organ-organ yang boleh buat dosa semua ada pengawal. Mata, pengawalnya kelopak mata. Telinga, pengawalnya gegendang telinga. Maaf, yang di bawah itu pengawalnya dua paha. Semuanya satu pengawal. Mai pada lidah, dua pengawal. Satu gigi, yang kedua bibir. Kenapa? Bahaya ni, Masya Allah. Bahaya lidah ni. Kalau menyebut benda yang tak elok pada kawan, walhal berkawan 30 tahun, tak sampai seminit dia kata tak elok pada kawannya, kebaikan 30 tahun jadi sirna. Yang diingatnya cuma perkataan tadi itu, yang hanya dua patah perkataan yang mengguris hatinya, putus hubungan. Bahaya yang nama lidah ini. Tapi kalau dia berbuat baik, bagi nasihat, bagi pengajaran, itu sampai hari kiamat, itu pahalanya. Sebaliknya, kalau mengumpat, gosip, namimah, tambah lagi kalau buat fitnah, especially dengan zaman sekarang ni, media sosial ni, Masya Allah, ini bahayanya sampai meninggal. Ada seorang syekh difitnah oleh seseorang, insaf, minta maaf. Syekh ini katakan, saya maafkan, tapi with two conditions, dengan dua syarat. Kamu datang ke rumah saya, bawa rotan yang bulu ayam tu, apa nama tu, yang buat debu-debu tu, ke rumah saya, dan cabut satu persatu daripada rumahmu sampai ke rumahku, dibuat. Akhirnya tinggal rotan. Ya Syekh, fa'altu khalas, aku telah buat. Ahsan, bagus. Satu lagi, untuk saya maafkan kesalahan kamu, kutip balik bulu-bulu ayam, kutip balik. Ya Syekh, akhirnya berat, memang payah, tapi memang nak dimaafkan, buat juga. Tuan-tuan boleh bayang, bulu tadi itu kan ringan, jalan rumahnya ke rumah orang syekh ini jauh, angin kan berterbangan. Berapa banyak je yang dia boleh? Boleh tu bolehlah, nah, tapi tidaklah sebanyak yang asal. Sikit saja dibawa jumpa dengan syekh. Ya syekh, ana mohon maaf, yang ni je lah ana boleh. Berapa helai saja pun. Kata orang alim ini tadi, siapa saya yang tidak ampunkan dosa kamu? Siapa saya yang tidak maafkan kesalahan kamu? Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu pengampun dan maha mengasihani. Siapa saya tak ampunkan dosa kamu? Saudara, saya sudah ampun dan maafkan kesalahan kamu, tapi fitnah yang kamu taburkan itu seperti bulu-bulu ayam tadi itu. Bila masa kamu nak ambil balik? Kalau orang itu tidak maafkan, walaupun orang itu taubatan nasuha, taubat dengan Allah, insya Allah diterima.
Kalau ada STA, 3 syarat. S, menyesal, sesal. T, tinggalkan dosa. A, azam jangan buat lagi. 3 ini terpenuhi syarat, Allah akan ampunkan. Tapi dosa dengan manusia wajib mohon maaf padanya. Kalau dia tidak maafkan, macam mana? Kalau ditulis di Facebook, Instagram, masih dalam YouTube sampai meninggal, dosanya tetap berterusan. Nauzubillah min dzalik. Keseluruhan anggota badan yang keempat, jangan berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tidak makan di siang hari kerana berpuasa, bagus. Tapi tiba-tiba mengumpat, buat fitnah, gosip, mencerita keburukan orang, cerita sesuatu yang boleh melagakan orang, terutama sekali yang kita sebut tadi, mengumpat tadi tu, ini seperti orang yang tak mahu makan obat yang banyak, kerana walaupun obat itu baik, tapi kalau dimakan banyak boleh memudaratkan, takut tak makan. Tetapi ketika dia sekali makan, yang dimakannya bukan obat tapi racun. Apakah orangnya orang yang cerdik? Begitu. Jaga puasa kita seperti mana kita jaga batin kita juga. Jangan melakukan perkara yang membatalkan pahala puasa. Yang kelima, jangan makan perkara yang halal terlalu banyak ketika buka puasa. Nanti memudaratkan perut. Akal kathir, kasul, makan banyak, kita jadi malas. Saya ucapkan tahniah pada tuan-tuan yang sempat bersama dengan imam tadi sampai imam habis. Kekalkan. Hatta kalau tuan-tuan ada yang melazimi solat 20 rakaat dengan 3 witir sekalipun, ketika ada imam solat 8 rakaat dan 3 rakaat witir, jangan balik. Saya ucapkan tahniah pada semua. Sebab sayang, ada satu amalan yang mudah, pahalanya besar. Macam tuan-tuan buat ni lah. Nabi sebut, man qama ma'al imam, siapa yang qiyam, ulama tafsirkan tarawih dan tafsirkan juga dengan witir, hatta yansarifa, sampai imam tu habis mengimami solat. Tuan-tuan tahu pahalanya, kutiba lahu qiyamul lailatin, pahalanya seperti dia qiyamul lail. Tuan-tuan tadi, alhamdulillah, pahalanya dalam buku catatan malam ini insya-Allah seperti qiyamul lail, sepanjang malam, daripada maghrib 2 rakaat salam, angkat 2 rakaat salam, seolah-olah non-stop daripada maghrib sampai ke subuh. Mana nak cari kita? Pahala tadi tu kekalkan tuan-tuan. Siapa yang nak solat lagi tambah di rumah, silakan. Tapi biar selesai bersama dengan imam. Di rumah nanti nak tambah lagi tarawih dengan 2 cara. Cara yang pertama, terus sahaja solat tarawih sampai 20 rakaat, umpamanya rehat, nanti pukul 3, pukul 4 lagi, bangkit lagi. Sebelum nak sahur, buat 1 witir. Tak payah buat witir lagi, sebab cukup dengan witir tadi tu. Sebab Nabi sebut, la witrana fil laili. Cara yang kedua, balik ke rumah, buat witir 1 rakaat. Kan tadi bersama dengan imam 3 rakaat kan, jadi tambah 1 witir, jadi 4. Tak nama witir dah. Jadi buat tarawih semua sekali. Nanti bila nak subuh, tutupkan dengan 1 witir. Sebab al-witru, solat witir itu khatimul lail, penutup kepada malam. Ada 2 pendapat ulama. Dua-dua boleh dibuat, tapi yang paling kuat adalah pendapat yang pertama tadi itu. Sambung sahaja, tidak perlu nak witir lagi. Alhamdulillah tuan-tuan, kalau setiap malam buat macam ni, masya-Allah, setiap malam dapat pahala seolah-olah qiyamul lail. Qiyamul lail nanti betul-betul itu tambah lagi, tapi ini pahala qiyamul lail. Paling kurang 2 kita dapat. 1, solat sampai imam salam. 2, baca 2 ayat terakhir surah. Yang tadi tu surah, saya risau Ali Imran lagi, surah Al-Baqarah, Al-Rasulullah 5 yang terakhir.
bawa dua sifat ini ketika kita iftar. Satu, khauf, takut puasa kita hanya sah tidak makbul. Tapi yang kedua, raja ni kita harap, ya Allah, terimakanlah puasa kami yang semampunya kami lakukan pada hari ini. Nah, itu 6 perkara yang diajar oleh Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan puasa kita jadi puasa orang yang salih, puasa khusus dan diterima oleh Allah. Apa dia tadi? Yang pertama, jaga penglihatan. 2, jaga pendengaran. 3, jaga percakapan. Yang keempat, jaga seluruh anggota badan, jangan buat maksiat. Yang kelima, ketika buka puasa jangan makan yang halal terlalu banyak. Dan yang terakhir, bawa 2 sifat ketika kita iftar. Satu, khauf, bimbang tidak diterima oleh Allah, dalam arti kata sah tapi tidak makbul. Yang kedua, tetap kita mengharapkan Allah terima, iaitu ar-raja. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.